لا حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آلين الكرام شاونهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم لا حول ولا قوة Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala. Azan dan perkara berhubung dengannya itu. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru azan untuk mengerjakan salat sembahyang pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah Ta'ala yang mengerjakan sembahyang Jumaat. Dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Di azan adalah satu syariat syiar Islam yang disuruh melakukannya semasa mengerjakan sembahyang fardu yang 5. Sama ada ketika sembahyang seorang diri atau sembahyang berjamaah. Lebih-lebih lagi di masjid, di surau dan pada hari Jumaat secara khususnya. Jadi bab azan ini ada dua pendapat ulama dalam Al-Ashbah wa Nazair oleh Al-Imam As-Suyuti. Pertama dia panggil azan lis-salah. Satu lagi azan li waqti salah. Kalau azan lis-salah kerana sembahyang, maka tiap-tiap kali siapa nak sembahyang fardu dia kena azan. Walaupun di tengah waktu sembahyang zuhur pukul 3 misalkan atau 2.30. Sunat dia azan. Tapi jangan azan kuat kat masjid lah. Pukul 10 orang sembahyang 10 kali azan masjid. Habis pening orang kampung ni sembahyang zuhur 10 kali ni nak kiamat orang ni. Ya, sembahyang azan perlahan lah. Biar azan lah. Ada satu pendapat mengatakan azan ia li waqti salah. Kena waktu sembahyang dia. Masuk waktu bawa azan. Kalau dah tengah waktu tak payah azan, cuma qamat saja. Jadi kalau ada orang azan lambat tak ada hal, ada orang tak azan boleh qamat pun tak ada. Dua-dua pendapat ada. Kadang-kadang kita mengajar isyak maghrib dah terajak isyak sikit kan. Dia orang tanya, "Ustaz, nak azan ke tak nak?" Ikutlah entah mana. "Oh, Ustaz ni nak mana-mana boleh." Dia tak tahu ada dua pendapat. Dua pendapat ada kan, mana-mana boleh. Betul-betul Ustaz, kata mana-mana boleh. Kan, dua pendapat dia tu. Ni boleh, sana boleh. Dua-dua ada kaul kata. Oh, macam tu pula kata. Ngajian kita Al-Ashbah wa Nazair. Imam Syekh tu. So kita tu. Qawaidul Fiqhiyah. Pada masa dia buat master kita tu. Dalam kitab tu kata dua. Mana azan, satu li salah, satu lagi li waqtis salah. Kalau li waqtis salah, masuk waktu je azan. Dalam tu tak azan, qamat. Kalau semayang azan li salah, kena semayang, dalam mat pun azan juga. Cuma jangan azan kuat di masjid je lah. Azan sendiri. Kemudian diterangkan lagi mengenai azan secara umum. Firman Allah Ta'ala, wa iza nadaitum ila salati ittakhazuha huzwan wa la'iba. Dan apabila kamu menyeru ini seruan azan untuk mengerjakan sembahyang, mereka ini musuh Islam menjadikan seruan azan itu sebagai ejek-ejekan dan permainan. Mana di sini ada sabit bahawasanya dia laksanakan seruan azan tu maknanya. Jenis kafir pekak tu memang ada perangai dia kan. Dalam buta jahil tolol lah tu. Tu perangai dia kan. Orang kafir tak tahu apa benda. Baca Quran kata orang kafir ni inna syarrad dawab. Inna syarrad dawab, semua binatang yang paling jahat merangkak atas muka bumi tu orang kata. Siapa dia? Alladzina kafaru, ialah orang yang kufur. Jadi standard orang kafir itu binatang yang paling jahat. Waktu tak boleh kalau dia mengganas. Ada yang tengok macam babi, ada macam-macam. Orang lain tu kan. Ya, kita tengok dalam dunia sekarang orang kafir duduk negara Islam, ada orang Islam kacau. Mana ada kan? Ada. Tapi orang Islam duduk negara kafir macam semua agama kerja kan. Yahudi Nasara tu sakiralah. Dengan Buddha ni, dengan Hindunya, semua dia lanyak gitu. Sejarah buktikan ini dia orang tak boleh nak buka, dia tutup. Dia berada depan mata dia dan kalau dia tutup memang butuh mata dia lah.
Keganasan memang agama lain tu ganas. Berarti nak label Islam pula ganas. Ya. Ya. Pesen dia orang lah. Kan? Dia dah kentut, dia kata siapa kentut? Guru dia yang kentut. Hawa. Kan? Tu perangai dia macam tu. Perangai syaitan punya. Islam tadi, Islam agama yang menuntut keamanan. Ya. Kemudian azan ialah seruan yang disyariatkan. Bagaimana benda ni adalah arahan daripada hukum syarak. Ya, berdasarkan nas Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk memberitahu kepada umat Islam yang mendengar, ya, supaya mendengarnya baru waktu semayang yang tentulah masuk, dan masing-masing dikehendaki bersedia untuk mengerjakan semayang yang menjadi tiang agama dia. Dalam parlimen ni kurang hajau UMDAP kan. Suara daripada wakil rakyat, orang Islam bangun minta tuntut bekerja semayang. Dia nak halau kan. Dia nak halau daripada mana punya kurang hajau. Kita masa kita minta semua, kita tak kacau dia orang kan. Dia tak ada kacau kan. Dia punya kurang hajau tu, kita nak minta hak besar tu, tiang semayang. Dia tak bagi bahas tajuk. Punya jahat. Ya. Memang bapa aku ni keturunan komunis kan. Tu dah gaya. Dikehendaki bersedia untuk mengerjakan sembahyang yang menjadi tiang. As-salah imaduddin, faman tarakaha faqad hadamaddin. Sembahyang ialah tiang agama. Siapa meruntuhkan, meninggal sembahyang, maknanya dia meruntuhkan agama. Ya. Sebab sembahyang kok mana-mana pun jangan tinggal. Buat apa keadaan pun. Kalau susah, cara susah. Kalau sakit, cara sakit. Ya. Makna Allah Ta'ala suruh kita sembahyang, tak ada ruang untuk tinggal sembahyang selagi akal kita ada. Ya, cuma cara berbeza sebab keadaan masing. Kalau tak boleh bangun, dibaring, tak boleh baring, terlentang. Sampai last sekali, isyarat hakikat semayang. Dah mata pun tak boleh buka. Mata tak boleh buka, tapi akal ada lagi. Dia akan lagi, kalau nak makan, dia minta. Buk lapar, nasi. Wah, tu dia ingat lagi tu. Jadi makna akal dia ada, dia kena semayang. Dah semayang, mana mata tak boleh buka, kena semayang. Bayangkan hakikat semayang. Ya, dia bayangkan dia berdiri. Bayangkan dia rokok sampai akhir. Sebab silatul bainal abdi wa rabbi. Sembahyang ni silah, perhubungan, pertambatan antara hamba dengan Allah Ta'ala. Putus sembahyang maknanya dekat tali dengan Tuhan. Habislah. Manusia boleh putus hubungan dengan Tuhan, habislah. Dia dengan binatang lagi baik. Ya, itu taraf dia berat. Kemudian lepas azan, menurut hadis Muslim, hadis sahih Muslim dan lain-lainnya lagi. Daripada Abu Mahzurah radhiyallahu anhu, bahawa lafaz azan diajarkan oleh Rasulullah SAW kepadanya ialah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Baca betul-betul ni. Ada macam-macam dengar dia. Ya, asyhadu. Siapa nak kau syadu? Asyhadu kata. Kau syadu kepala dia boleh tahu. Ya, betul-betul sebut. Asyhadu kan? Allah. Tu alif nun mati jumpa lam burung. Idgham bila gunnah. Idgham masuk tapi tak ada gunnah. Ya. Jangan izhar. Ni ada izhar pada izhar nyata. Asyhadu an la ilaha, siapa baca tak betul. Nak bang minta bang kat masjid. Orang dengar ramai-ramai asyhadu an la ilaha, ni maklum mana pula bang. Nak bang ya betul kan. Bab jawab kamu pun nak suruh azan, dia test dulu kan. Pilih nama azan. Pertama biar betul disebutkan. Yang kedua biar cari suara sedap kan. Ni bang macam orang terkubur. Oh, bang takut dengar tu. Kan. Bagi tuan subuh pula. Oh, ingatkan tu mana kata. Lepas tu Ustaz Bollywood tu sedap dia ngajuk. Orang kau orang lari. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, ulang 2 kali. Asyhadu anna Muhammad, anna. Jangan hamzah tu. Tu kan ain. Ada setengah nom melekat nau. Asyhadu anna. Itu dah ain. Bukan anna. Dah semak balik-balik tuan. Banyak macam-macam kita dengar tu. Patut dia bangun tak atas semayang. Buat bangun tak betul. Jin pun ketawa dia tuan. Asyhadu anna. Wah, ni Arab nau. Anna. Buat lari. Orang anna dia bilang anna. Wah, tu Arab dengar betul kan jat.
Ibu ubah ni. Kalau anna dan makna lain, anna tu sesungguh. Kalau anna daripada, daripada. Ya, dah lari jauh tu. Asyhadu anna Muhammadar. Sengapa ada juga asyhadu anna Muhammadur. Mana pula kau baca dengan dhammah? Itu nasab tu kan bagi atas tu. Keadaan Arab bila anna dia beramal, isim dia dinasab, khabar rafa'. Mana isim dia tu keadaan nahu dia, Muhammadan. Kalau tak ada anna dia baca Muhammadur Rasulullah. Bila masuk an dia kena bagi atas, anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadan kemudian jumpa dengan ra. Itu kan bila guna Muhammadar Rasulullah. Ya Muhammadan Rasulullah. Macam-macam bunyi. Ya. Subuh pula as-salatu khairun minan nun. Nun lagi. Patut orang membungkang tak bangun. Kau bangun tak betul. Dia betul peranjat. Ini azan ke apa ni? Nun keluar ni. Kan? Macam-macam kan. Kemudian hayya 'alas salah. Tu marbutar. Ada kena terbalik. Hayya 'alas salah. Situ pula pergi. Yang ala falah pun hayya 'alal falah. Buah kata dah habis. Tonggang langgang di azan. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Itu buah pedas. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Itu lafaz dia. Sebenarnya dia bersahabat mimpi kan. Sebelum tu dia pakai keduk. Bila mimpi dia dah penadu berselah, setelah terima. Maka turun wahyu. Maknanya nas ni bukan dengan sebab mimpi sahabat, tapi kebetulan sahabat dia mimpi lafaz azan ni sama. Ya. Artinya Allah Maha Besar, lain semua kecil. Seorang sahabat di tengah bina rumah, nak angkat batu, nak susun batu tu kan, macam ikat batu tela pula. Dengar azan diturun lah, dibawa batu diturun bawah. Aku tak sanggup membesarkan batu ni lebih Allah Ta'ala. Ini saja ya. Kena ujung waktu. Kena langgar tu pada. Wah besar syaitan. Ya, bila Allah Maha Besar, lain semua kecil, berhenti stop. Itu baru besar. Kemudian aku naik saksi. Apa makna asyhadu? Aku naik saksi, makna dia. Lafaz dia aku naik saksi. Itu arti. Makna dia ukirru bil lisan wa usadiku bil qalbi wa amalul bil jawarih. Itu makna asyhadu. Mana aku ikrar dengan lisan, aku tasdikkan, benarkan, yakin dengan hati, dan aku terjemahkan dengan perbuatan. Itu makna asyhadu. Aku bersaksi, itu makna dia. Sebab ada di kalangan ilmu-ilmu sesat, dia main kat sini. Asyhadu aku naik saksi. Bila kau menyaksikan? Kau bila tengok menyaksikan? Oh, kau ingat saksi mahkamah apa ni? Ya, kita pun tanya. Kalau ditanya itu, tanya dia. Asyhadu tu bahasa Arab ke bahasa apa engkau? Tanya macam tu. Jalur sikit bunyi dia kan. Ni bukan apa engkau punya bahasa ni. Ni bahasa Arab. Kau kena kembali ke bahasa Arab. Kau ni ikut kepala otak engkau. Banyak entah dia sergah kat kampung-kampung, orang tak tahu. Kan dia agak orang tu. Lepas tu dia bawa ilmu dia lah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembah oleh kamu akan Tuhan kamu sehingga datang keyakinan. Kamu sembah Tuhan dah yakin tak? Dah. Tak payahlah sembahyang, dah yakin. Quran tu itu. Orang kampung, pening kepala. Tak mengaji tafsir. Padahal bukan tafsir, yakin bi maknal maut. Ya, sembah Tuhan kamu sampai mati. Sebab mati itu benda yang dia yakin. Jaga-jaga tu macam-macam sekarang tuan ni. Ilmu sesat kata-kata kampung ni. Lah sekali tak sembahyang. Itu dia nak. Macam-macam. Allah Karim. Itu mana aku bersaksi, mana aku ikrar dengan lisan, tasdikkan dengan hati, dan kita terjemahkan dengan amalan. Apa amalan sini tuan sembahyang? Sembahyanglah. Sebab awwalu ma yuhasabu yaumil qiyamah as-salah. Awal-awal yang dihisab di kiamat ialah sembahyang. Selesai yang lain tu ringan. Hisab banyak sih. Kalau sembahyang sangkut, yang lain berat jawab dia. Bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Ta'ala. Lain bukan Tuhan. Sebab Tuhan mesti tunggal. Kalau bukan tunggal, itu bukan Tuhan. Ya. Aku naik saksi bahawa sesungguhnya Nabi besar kita Muhammad SAW ialah pesuruh Allah, ialah Rasulullah. Kemudian marilah beramai-ramai mengerjakan sembahyang. Hayya 'alas salah kita panggil kan. Marilah beramai mengerjakan sembahyang. Hayya 'alal falah. Kalau ada tambah lagi sikit, itu bukan. Itu syiar. Hayya 'ala khairul amal gitu. Marilah kebaikan amal. Kalau ikut zahir tu, makna tu baguslah, tapi tak ada dalam hadis. Nabi tak suruh. Itu apa? Syiar macam tu. Kau dengar macam tu, tu lain dia tu. Jangan rapat tu, bahaya. Boleh rosak kamu. Mari sama-sama mencapai kejayaan. Mari sama mencapai kejayaan. Mana kejayaan ada pada apa? Tunduk pada perintah Tuhan.
Tuhan suruh dia tak tunduk, tak ada kejayaan. Walaupun zahir macam-macam, nampak dia berjaya, tak ada, tak berjaya. Tak akan dapat kejayaan orang yang melanggar perintah Allah. Hari-hari kita sebut waktu sembahyang subuh dalam kunut. Apa kita kata? Wala ya'izman. Wala ya'izzu, takkan jadi mulia, takkan selamat, takkan bahagia mereka yang bermusuh dengan Allah Ta'ala. Ya, dia lawan Tuhan. Tuhan suruh dia tak buat, yang Tuhan larang pula dia buat. Ya, dia takkan dapat kejayaan. Ya. Tapi kita tanya Tok membaca kunut tu, apa makna tu? Dah lupa, bukan lupa tu, tak tahu. 20 tahun dia baca kunut, tu terjemah kunut pun dia memusing. Kan, lagu keling dia faham. Kunut yang pendek tu dia tak faham. Ya. Sebab tu dalam kitab Muniatul Musalli, setengah daripada nak mendatangkan khusyuk semayang ialah salah satu dia tafahum ma'anil qiraah, memahami akan makna-makna bacaan. Kan, dalam kitab banyak kan, tengoklah mana. Hari-hari baca, tengok makna yang kita baca, yang kita ikrarkan dalam ibadat yang besar semayang, supaya menambah kekhusyukan kita. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tiada Tuhan berhak disembah melainkan Allah. Berhubung dengan soal azan ini, disunatkan juga melakukan tarji'. Ya, dalam azan iaitulah menyebut asyhadu an la ilaha illallah 2 kali dengan perlahan sebelum menyebut dengan nyaring. Ini bagi muazzin, ya. Ada setengah kampung tu tengok tarjih sampai ke kampung tengok. Insyaallah tu kampung. Dia pakai mic kan. Wah, tu kampung dengar. Di sebelahan dia, di seorang dia. Ya, diulang tarjih, mengulang. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali dengan perlahan sebelum menyebut dengan nyaring. Itu saja. Ya, lafaz dua syahadah. Yang lain tak ada tarjih. Sebagaimana yang terangkan dalam hadis Muslim, hadis sahih itu. Kemudian berdasarkan hadis Abu Daud, Imam Abu Daud As-Sijistani dan lain-lainnya, sunat melakukan taswib pula pada azan subuh. Ia telah menyebut as-salatu khairum minan naum. Ini minan nun dia je. Minan nun itu. Habis itu peranjat orang. Baca 2 kali. As-salatu khairum minan naum. Sembahyang tu lebih baik daripada tidur, sembahyang tu lebih baik bertidur. Yang didengar silakan, tidur pula baik bersembahyang. Masa menyebutnya ialah sesudah melafazkan kalimah hayya 'alal falah. Ya, tambah ujung tu. Maka sunat dijawab sadaqta wa bararta atau sadaqta wa barirta. Dua jauh dia baca. Barirta pun baca, bararta pun boleh baca. Tuan-tuan baca apa? Bararta, barita. Jangan baca barita dah. Kalau barita topi lah. Barirta baca atau bararta boleh baca. Ya. Kemudian menjawab suruhan azan. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, anna Rasulullah SAW qala iza sami'tumun nida faqulu mislama yaqulul azin. Rawahul Bukhari Muslim. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahawa Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu mendengar suruhan azan, maka jawablah sebagaimana yang disebut oleh Bilal, ya, mana penyeru azan itu. Dia Melayu bukan Bilal sebenarnya. Bilal tu nama orang, tu sahabat Nabi yang sangat hebat. Ya, yang bila dilaungkan azan jejak aras tu. Jejak aras tu. Tak payah pakai mic. Kita mic pula dah satu hal. Kan, masjid orang sengau macam-macam bunyi tuan. Tengok duit masjid 250,000. Wah, kau belilah mic special lagi kan. Sambut dentu kalah disco ni. Orang sedap berdengung kan. Ini wah tekan suara. Mic pula seni sedut suara dia. Udah macam jin. Kita bercakap dengan sudut suara, kerin tekak. Ada ke mic? Ada satu penceramahan kan, dia kalau ceramah, dia bawa mic sendiri. Oh, dia kata sakit dia kata. Arwah ada Ustaz Bunyamin. Kau dah buat mic sendiri sebab apa nak buat? Oh, tak ada. Kadang kita tengah ceramah dia terik suara kita. Sakit tekak kan. Ya. Kita mic berapa ringgit dia beli, RM5 kan. Kan, duit masjid beribu-ribu, kau beli yang special tu kan. Orang buat maksiat berjoget tu pun nak pakai mic sedap. Ni kau nak panggil orang, sujud Tuhan, panggil yang lebih sedap ni kan. Oh, sedap dengungnya. Mic ada air suaranya kan. Ni tak ada air suara. Keras dia bunyi. Sakit jiwa dengar tuan. Kita kan nak pergi tempat mengajar kan, tak ada kita baling punya mic. Depan ni kita baling kan. Mulut senyap. Besok pagi tukar mic lain kan. Kalau tidak tak tukar tuan, ambil baling je. Dia kata ganal ustaz ni bukan ganal. Kau tak kerti baksa. Nama apa? Mic orang panggil apa? Bahasa Melayu? Pembesar suara. Ni kau ni pengecik suara kata.
Makin orang cakap makin sakit tekak, bukan pengecik suara. Ada setengah tu bakhil lah, dia kecil ini. Nama pun besar suara, kau besar ke lah, kau pergi kecil apa, kecil tak payah bukan main kan. Macam-macam tu. Allah. Jadi Bilal adalah nama sahabat, ya. Bila dia laungkan azan jejak aras, malaikat dengar. Satu hari malaikat Jibril turun tanya dia Rasulullah, dah semayang? Rasulullah kata dah semayang. Apa hal Rasulullah kata? Tak dengar pun azan. Rupa orang lain azan. Orang lain tu suara dia sedap, dia kecek-kecek sinar Bilal. Dia nak laungkan suara. Bila laungkan suara, dalam dia tak apa sedap. Ada penyakit. Nak riak, habis tak naik suara. Tu hebat ni sinar Bilal. Banyak riwayat yang hebat daripada dia lah. Kemudian daripada hadis yang berikutnya dapat dipaham bahawa apabila kita mendengar suruhan azan, naklah mendengar dengan penuh adab. Ini orang azan dia berjual, dia bercakap. Ya? Tak beradab panggil. Kalau tak beradab, orang panggil apa? Orang Melayu panggil apa? Wajar. Wajar tak belajar. Biadab panggil. Tak betul. Orang melaungkan suruhan azan. Benar dengan khusyuk. Kerana kandungannya menegaskan keasaan dan kebesaran Allah Ta'ala. Bukan kecil-kecil anak tu. Serta kebenaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lepas tu kalau buka dalam Ihya Ulumuddin kan, cara merasakan azan tu. Bila laungan azan tu kita rasakan macam laungan berada di padang mahsyar. Baru dia rasa betul hebat. Bukan dalam Ihya banyak azan secara nak bentuk kerohanian gitu. Allah. Dan Nabi besar kita Muhammad SAW juga kerana suruhan itu mengajaknya beribadat untuk mencapai kejayaan dunia dan akhirat. Orang yang mendengar azan disunatkan menjawab dengan menyebut kalimah-kalimah azan sebagaimana disebutkan oleh Bilal, mana oleh muazzin lah. Kecuali kalimah-kalimah hayya 'alas salah, hayya 'alal falah dijawab dengan la haula wala quwata illa billah. Jangan jawab insya-Allah. Kat duyung ada depot dia, kat duyung dia. Kita pun pernah kena sekali duduk sebelah kita. Bila hayya 'alas salah, insya-Allah. Ni geng dia nani kata ni. Kita tanya pasal insya-Allah. Orang panggil, marilah semayang kan? Marilah kebajikan. Kita jawab insya-Allah. Ini orang ajak semayang, kita kata tak ada daya upaya. Wah, dia pakai kepala otak ni tau. Baru tak faham makna la haula wala quwata illa billah ni. Kita nak mentauhidkan betul bahawa segala perbuatan kita adalah dari Allah Ta'ala. Tidak ada daya untuk nolak maksiat. Tak ada kekuatan nak buat taat. Melainkan semua dengan bantuan Allah. Bila kita rasa bantuan Allah, tak nampak kita, barulah ikhlas ibadat kita. Kita nampak kurnia dia. Dia nampak kita tu, boleh angin dia naik. Dia hebat, dia handal macam-macam. Itu mati kat situ. Dia pula insya-Allah, insya-Allah. Tu lah kena sekali pula dengar. Ni geng dia sebelah ni kata. Allah, macam-macam ni. Itu dia kata pakai apa tu? Pakai akal. Dia pakai akal. Logik akal kan orang panggil, kita katalah insya-Allah. Padahal dalam hadis ni. Dalam hadis mengatakan la haula wala quwata illa billah, ialah daripada hadis Rasulullah SAW. Batu Sina Ali kata, manit tamada ala aklin dhalla. Siapa pegang pada akal semata-mata sesat dia. Mesti dipandu dengan syariat. Dan tiada daya mana untuk menolak kejahatan dan tiada upaya untuk memperbuat kebaikan tu, melainkan dengan pertolongan Allah. Di sini kalau dia duduk betul, dipanggil dia masuk tauhid khas. Tinggi martabatnya. Ini dikatakan dalam istilah sufi, iza kharajta ankal faqad wasalta ila Allah. Bila engkau keluar daripada diri engkau sampai kepada Allah. Apa makna dia? Inilah dia. Ya. Keluar diri mana kita keluar pada memandang kuasa kita, iradat kita pandang dia je. Semua daripada gerak daripada dia. Dalil Quran kata Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tuhan yang menjadikan kamu dan dan juga kecuali kalimah as-salatu khairun naum, ya, disebut oleh Bilal tadi dan dalam azan subuh, maka jawablah sadaqta wa bararta atau sadaqta wa barirta. Dua wajah boleh baca. Benarlah ya seruanmu, ya, semoga bertambah-tambah lagi lah kebajikan. Itu maksud dia. Benarlah dia tak selimut ni. Kan? Orang nak buat azan kata kena kamat. Banyak belum kamat baru dia tu. Wah, kacau je. Ya, patutnya bila orang terahim tu kan. Orang terahim tu kita dah malu dah. Dia dah ada atas masjid kan. Dah terahim minta doa, minta rahmat tarahim kan. Mohon rahmat Allah Taala. Ni pula dah tahu. Betul terahim azan pun nak kontrol kan. Tu macam besar-besar kecil. Ni komunis bentah ni tu. Komunis dajal. Habis suruh azan nak dikacau kan. Dahsyat satu-satu. Ini dijelaskan dalam hadis Muslim daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, maksudnya bahawa Rasulullah SAW bersabda, apabila Bilal menyeru azan,
Bilal tu nama orang sahabat Nabi, ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Lalu pendengar ni daripada kamu menjawab Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian bila menyeru asyhadu an la ilaha illallah, lalu pendengar ni pun menjawab asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian bila pula menyeru asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lalu pendengar dia jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian bila menyeru pula hayya 'alas salah, lalu pendengar ni menjawab la haula wala quwata illa billah. Kemudian bila dia menyeru Allahu akbar, Allahu akbar, lalu pendengar menjawab Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian bila menyeru la ilaha illallah, lalu pendengar menjawab la ilaha illallah. Apabila semua ni itu disebut dengan ikhlas daripada hatinya, nascaya ia berpeluang masuk syurga. Ya, besar Tuhan nak bagi, tak payah sangat kan. Tapi jangan tu, lepas tu tak semayang dah syurga Syekh, anak balik ustaz semayang, anak dah dapat syurga. Ada orang berlaku ni zaman Kamal Atatürk dulu. Dia kerja tukang azan lah. Betul orang datang masjid, dia balik. Dia pasal balik? Saya tukang azan dia. Wah, banyak kacau tu. Dia azan, betul orang semayang dia balik. Sebab tugas dia tukang azan dia. Ni salah faham kan ni. Kemudian doa selepas azan. Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuraddu du'a baina azan ya wal iqamah. Itu setengah daripada doa mustajab, kadang masa, kadang tempat, kadang keadaan. Di sini celah dua ni, antara azan dengan qamat, tengah-tengah tu banyakkan doa mustajab, ya. Daripada sini Anas radhiyallahu anhu katanya Rasulullah SAW bersabda, doa yang dipohonkan dalam masa antara azan dan iqamah. Tengah-tengah tu sebelum qamat tu kan, maknanya kita banyakkan doa. Dengan itu tidak ditolak, ditolak oleh Allah Taala. Kemudian masa yang berkat dan melimpah-limpah dengan rahmat untuk berdoa adalah diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis, dan disuruh kita mana mengambil arti, ya, mengambil berat, menunggu kedatangannya dan menggunakan peluang itu dengan sebaik-baiknya. Di antaranya ialah masa sebaik-baik saja selesai azan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini. Pada saat yang demikian disunatkan berselawat atas Rasulullah SAW dan mendoakan baginya SAW seperti yang terangkan dalam hadis yang berikut. An Abdullah ibni Amr. Kalau ada waw tu baca Amrin, ya. Kalau tak ada waw tu dipanggil Umar. Dua tu. Waw tu dipanggil waw farikah, membezakan antara Amar dan Umar. Kalau ain mim ra waw, itu Amar. Kalau ain mim ra je itu Umar. Kalau kata pula ada waw depan tu, ke silap cetak, bukan silap cetak, ni mana nama Amar dengan Umar tu waw farikan, bezakan. Radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iza sami'tumul muadzin faqulu misla ma yaqul summa sallu alayya fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra summa ya sallallahu liyal wasilah fa innaha manzilatun fil jannah la tanbaghi illa li abdin min ibadillah wa arju an akuna ana huwa ya faman sa'ala lil wasilah halat lahu syafa'ah. Ini besar. Rawahul Muslim, sebenarnya hadis Muslim meriwayatkan ini oleh Imam Muslim dalam sahih. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu mendengar Bilal mana menyuruh azan, maka jawablah kamu seperti kalimah-kalimah azan yang sebut tadi. Kemudian setelah selesai azan, berselawatlah kamu atasku. Lepas azan selawat. Kerana siapa yang berselawat atasku satu selawat saja, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad saja tentu, nascaya dilimpahkan 10 rahmat. Satu rahmat tu harga dia khairum minad dunya wa ma fiha, lebih besar daripada dunia dan isi dunia. Satu je, bayangkan 10. Dan dengan sebab itulah selawat itu. Kemudian pohonkanlah kepada kamu kepada Allah SWT untukku, supaya aku diberikan al-wasilah. Kerana al-wasilah itu ialah satu darajah kedudukan di syurga yang tidak sepatutnya dikurniakan melainkan kepada seorang daripada hamba-hamba Allah Ta'ala yang pilihan. Dan aku berharap bahawa akulah hendaknya orang itu Nabi suruh diminta, dan itulah sebenarnya lah. Maka siapa yang berdoa memohon untukku supaya aku dikurniakan al-wasilah itu, berhaklah ia mendapat syafaatku. Allahumma ja'alna minhum. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dan doa khusus untuk baginda yang disebutkan ialah yang dinyatakan dalam hadis yang berikut. An Jabir radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yasma'un nida Allahumma rabb hazihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadinil wasilah.
iaitu tanwin berjumpa dengan hamzah wasal. Baca Muhammadanil wasilah. Yang baca Muhammadal wasilah, tengok test orang ngaji tajwid cerita kat tu. Cuba baca ni. Kalau dia baca ati Muhammadal wasilah, itu tak betul. Ya. Dia kena baca Muhammadanil wasilah. Sebab Muhammadan tu tanwin tu ialah nun mati. Ya. Nun mati mana pun nun tanwin nunun sakinatun talhaqu akhiral ismi lafzan la khattan. Nun yang mati yang berhubung di akhir kalimah isim ada pada sebutannya. Pada lafaz dia tak ada. Sebutan ada, lafaz pada khat tulisan dia tak ada. Kecuali kalau kita wasalkan berbunyi dia. Dan tapi kalau Quran lama dia ada nun kecil tu. Tu tanwin dan nun mati. Ni tanya tanwin apa? Bagi dua. Bagi dua mana? Atas ke bawah depan? Banyak pula bagi dua. Tanya situ dah tak jawab dah. Dia kata bagi dua ada tiga. Depan, bawah, atas. Yang mana satu? Semua dia tengok. Wah, dia hentam. Tembak pakai bulu kapur. Itu bagi dua panggil fathatain. Kalau bawah kasratain. Dua depan dia panggil dhammatain. Itu tanwin tu nun mati. Jadi bila nampak bertemu hamzah wasal al-wasilah, dia buka nampak nun. Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'asu maqamam mahmudanil ladzi. Ini satu lagi. Wa atta. Siapa yang berdoa demikian, nasai ia berhak mendapat syafaatku pada hari kiamat nanti. Ya, Allahumma ja'alna. Kemudian umat Islam terhutang kepada hutang budi besar kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahawa ulama kata kalau aku nak lompat sampai bintang ketiga. Bintang Suraya tu punya seronok Allah Taala pilih kita jadi umat Rasulullah sallallahu. Akhir dibangkitkan tapi mula masuk dalam syurga. Ya. Yang telah diutuskan oleh Allah Taala membawa rahmat kepada umat manusia seluruhnya. Oleh itu tiap-tiap seorang muslim dan muslimah bukan saja dituntut menurut ajaran dan pimpinan baginda sallallahu, bahkan juga memuliakannya, mendoakannya, membesarkan dia. Semoga baginda beroleh al-wasilah, darjat yang tinggi di syurga, dan fadilah. Sebab tu doa lepas azan ni jangan tak baca tu. Tu doa kita apa? Kita berdoakan ketinggian untuk Rasulullah sallallahu, ya, layak untuk dapat syafaat. Dan kemuliaan yang tidak ada taranya serta kedudukan yang terpuji. Dia panggil al-maqamul mahmud. Itu makam yang terpuji. Al-maqamul mahmud, pangkat kedudukan yang terpuji untuk mohon syafaat bagi sekalian makhluk di padang mahsyar. Setelah mereka lama menderita menunggu dibicarakan dihisap. Lama tuan-tuan padang mahsyar besok cari Nabi Adam 1000 tahun. 1000 tahun. Tak ada pakaian, tidak ada apa tuan-tuan. Pakaian pun tak ada. Dan Sayyidina Aisyah kata tidak mereka memandang Rasulullah. Keadaan tidak sempat mereka nak pandang. Dahsyatnya yaumil mahsyar besok, masai terjengkal, ngempelu naik, berasak orang, kaki tu bertindih 1000 kaki pun ada ulama tu. Ya, dahsyat sangat. Ketika tu nak cari 1000 tahun baru jumpa Nabi Adam. Nabi Adam tak sanggup. Pusing balik cari Nabi lain. Berapa banyak Nabi. Sampai kepada Rasulullah SAW, Rasulullah pun sujud memohon kepada Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala kata, irfa' ra'sak saltu'ta washfa'tu syafa'. Angkat kepala kamu ya Muhammad SAW. Minta dan aku izinkan kamu memberi syafaat. Itu maknanya satu pangkat yang paling besar ada pada Rasulullah SAW. Itu banyakkanlah selawat. Allah. Kemudian selepas berdoa untuk junjungan kita Nabi besar kita Muhammad SAW, digalakkan kita berdoa untuk diri sendiri pada saat yang berkat itu. Ya. Dan satu lagi Anas Ibn Malik radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala addu'a bainal azan wal iqamah la yurad ifad'u qalu fama naqulu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu sallallahu al-afiyah fid dunya wal akhirah. Pendek, ringkas, padat Rasulullah SAW. Rawat Tirmizi wal ghairu. Di persidangan Anas bin Malik radhiyallahu an bahawa Rasulullah SAW bersabda doa antara azan dan qamat tidak ditolak oleh itu berdoalah kamu. Sahabat-sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, apa yang kami hendak katakan nak ucapkan doa ketika itu ya Rasulullah? Ya, Rasulullah SAW, ya Rasulullah, baginda SAW menerangkan, pohonlah kepada Allah keselamatan dunia akhirat dah. Dunia selamat, akhirat selamat. Ringkas je kan? Mana minta al-afiyah. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Jangan tuan baca sallallahu pula kan? Ya, dalam hadis kata sallallahu pun dia sallallahu al-afiyah fi dunia pula amin. Ni bangang ni bebal ni. Salu tu bagian amal, salu. Mana minta olehmu, bila minta gunakan apa minta Allahumma inni. Kalau ramai Allahumma inna as'aluka, kalau seorang kalau ramai nas'alu. Minta apa? Allahumma inna nas'alukal afiyata fi dunia wal akhirah.
Kalau seorang, Allahumma inni as'aluka al-afiyah kata fi dunia wal akhirah. Dah, tu paling kurang tu. Selamat dunia, selamat akhirat. Cukup kan? Kalau baca doa kunuri ni pun tak apa. Allahumma inna nas'aluka afiyah fi dunia wal akhirah. Ya, aku menanak daripada pagi petang kau baca dua patah je. Jadi dah. Macam nak selamat tak? Nak dunia akhirat dah ada. Dunia tu kelip-kelip kawan. Kan? Kita minta doa nak selamat dunia dia. Dunia selamat, akhirat selamat. Dah dah. Minit now itu. Ada baca doa pasal buku ada. Wa amin tu 3 kali nangis angkat tu habis-habis lagi doa. Tanya dia tak faham. Tu sah memang doa tu tak diterima. Berdoa tak faham pun dia minta dia baca, dia hafal. Macam-macam ni. Penting doa kita faham walaupun pendek, ya, khusyuk betul, insya-Allah Tuhan terima. Ya, ud'uni astajib. Aku minta aku terima, aku perkenankan, kata Allah Taala sebut dalam Al-Quran. Ya, itu paling kuranglah. Habis itu. Hadis sahih riwayat Ibn Tirmizi dan lainnya. Oleh kerana itu hadis ini tidak diterangkan lafaz doa yang tertentu, maka terserahlah masing-masing memilih doa yang mengandungi maksud tersebut untuk selamat dunia atau Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Itu pun doa jami'. Doa ni kepala doa yang tak pernah ditinggalkan oleh Al-Imam Syafi'i. Ya, kalau baca doa tu habis. Orang Melayu biasa doa ni penutup. Ya? Kalau baca lagi, ada lagi dia. Rabbana atina baca lagi panjang no imam gitu. Kan ni penutup kepala doa ibu kan, tutup last sekali. Dan minta-minta ni tu. Mana dunia selamat, akhirat pun selamat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Muhammad. Allahumma fa inna khairakul awwal wa rabbana. Alhamdulillah.